So hari ni, before aku mulakan video, aku nak buat kelainan sikit. Sebelum aku nak mulakan video ni, aku nak makan aiskrim dulu. Sebab actually aku baru balik tadi dan aku haus gila kot guys. So bagi aku makan aiskrim dulu. Okay, so hari ni aiskrim daripada Magnum. Kalau dapat kat sini, aiskrim Magnum. Boleh zoom tak sini? Okay, zoom. Okay, Mat, zoom sikit. Lupa pula, aku tak ada PA pun sebenarnya. Aku buat semua ni manual je sebenarnya. So hari ni aku akan makan aiskrim Magnum ni. Tak kelakar kan? Kurang ajar betul lah, tak kelakar. Okay, so macam aiskrim macam ni kan. Aku beli Magnum yang mini punya. So sebab Magnum yang mini ni dia bagus lah. So aku akan makan aiskrim Magnum ni. Ramai orang cakap aiskrim ni mahal. Tapi aku rasa macam untuk belanja diri kau sendiri kan. Macam kau dah penat kerja, kau makanlah benda yang kau suka. Asal kedekut sangat. Duit kau ingat boleh masuk kubur ke? Dia macam marah orang So aku makan dulu. Bapak lah. Sedap gila. Aku suka Magnum ni sebab dia rasa macam Magnum lah. Bukan Magnum yang main nombor tu kan. Ni Magnum yang sedap lah. Aku suka beli yang mini punya sebab mini ni dia macam just nice tau. Macam tak banyak sangat, tak kurang sangat. So aku makan dulu, okay? Aku ambil Magnum yang biasa tau, yang tak ada aiskrim. Bukan yang tak ada aiskrim pula, yang tak ada kacang. Kau tak ada aiskrim, buat apa kau makan Magnum ni? Kalau kacang tak bagus sangat guys. Sebab kacang ni boleh mengakibatkan jerawat. Hari ni lepas makan dulu, perangai macam Hares sikit. Girlfriend WhatsApp. Rindu lah tu. Nak makan aiskrim pun rindu. Handsome sangat ke aku ni? Okay guys, so dah settle aku makan aiskrim. So korang mesti akan rasa macam, apa benda lah Faiz ni buat video sebelum buat video makan aiskrim dulu. Apakah lahanatnya Faiz? Okay, so hari ni aku nak buat satu video yang aku rasa macam lebih heart to heart dengan korang. Sebab aku dah anggap korang ni macam kawan baik aku sendiri kan. Aku dah anggap korang ni macam aku punya best fat friends ataupun BFF lah. So aku macam lebih nak open sikit dengan korang lah. So hari ni aku nak share sikit dengan korang 5 kesilapan yang aku buat di ketika aku umur 22 sampai 29 tahun. Yang ramai di antara korang buat juga tanpa korang sedar. Panjang gila kan tajuk dia kan. Panjang nak mampu tajuk tu. Tapi itulah tajuk dia. Terus terang aku cakap, ramai orang cakap aku ni lelaki yang macam pandai menguruskan masa aku, pandai macam merancang and all that. Tapi secara jujurnya banyak kebodohan yang aku lakukan dulu. Dan kebodohan tu yang membentuk diri aku sekarang. Dan aku harap dengan kebodohan aku itu dapat memberikan korang satu benda macam nilai-nilai ataupun pengajaran. Supaya korang tak buat benda bodoh yang sama lah. Sebab aku memang betul-betul buat video ni untuk korang jadi lebih bijak sikit. Dan bukan jadi macam lebih kepada bodoh-bodoh ayam sangat. So bila korang tengok video ni, aku harap korang berubah lah. Perangai janganlah harai sangat. So antara kesilapan pertama yang aku menyesal gila-gila bapak buat adalah aku ni macam kahwin lambat. Actually tahun ni aku 29 tahun. Supposed to be sebenarnya aku nak kahwin pada umur aku dalam 25-26. Tapi sebabkan aku ni, aku terlampau mencari sangat nikmat dunia tau. Maksudnya aku terlampau nak enjoy. Aku terlampau fokuskan dekat kerjaya aku sampai aku rasa yang perkahwinan tu adalah suatu benda yang macam melecehkan. Dan aku ni jenis macam one man show tau. Maksudnya aku jenis suka buat hal sendiri. Aku suka macam macam lonely wolf lah. Aku suka buat kerja sendiri, memburu sendiri. Itu adalah aku. Dan pada satu ketika dahulu, aku rasa yang perkahwinan ni satu benda yang sangat-sangat menyusahkan dan sangat-sangat melecehkan lah. Sebab daripada aku nak layan orang lain, baik aku settlekan kerja aku, faham tak? Maksudnya lebih baik aku handle diri aku seorang je. Tapi lama kelamaan aku rasa yang aku tersilap. Sebab aku rasa macam patutnya pandangan aku dekat perkahwinan tu patutnya tak macam tu lah. Dan aku terbaca dekat Profesor Mohaya, aku cakap, dia cakap yang kalau kita rasa yang perkahwinan tu suatu benda yang melecehkan ataupun sebagai satu tanggungjawab semata, kita akan rasa yang perkahwinan tu memang sangat-sangat tak best lah. Tetapi kalau kita anggap perkahwinan tu sebagai satu benda macam ibadah untuk kita, maksudnya lah bila kita buat baik dengan pasangan kita, kita jalankan tanggungjawab kita, kita jadikan benda tu sebagai macam ibadah untuk kita dekat Allah. Dan masa tu kita akan dapat lihat yang perkahwinan tu sebenarnya adalah satu benda-benda yang indah dan satu ibadah. Dan benda tu akan membuatkan kita boleh masuk ke syurga senang pada suatu masa ketika nanti, faham tak? Maksudnya aku dah tersilap dulu tau. Maksudnya aku selalu anggap yang perkahwinan ni macam satu benda yang macam melambatkan aku, melecehkan aku. Tapi sebenarnya perkahwinan ni adalah satu benda yang akan menaikkan aku untuk ke level yang seterusnya. Kalau korang dah jumpa pasangan yang terbaik, korang just terus kahwin dengan dia dan sama-sama menjalankan kehidupan ni dengan lebih baik lah, okay? Okay, so kesilapan kedua aku adalah aku dulu ni terlampau fokus sangat cari duit sampai aku rasa macam aku nak lagi dan lagi dan lagi, faham tak? Actually sebenarnya kan tak salah tau untuk work hard. Aku memang jenis orang yang kuat kerja dan suka work hard dan suka kerja sekeras-keras yang mungkin. Macam kadang-kadang kan aku keluar pagi, balik malam buta. Kadang-kadang aku balik malam buta, aku keluar pagi. Macam tu lah. Maksudnya aku memang, hidup aku ni memang berlandaskan kerja. Sebab tu lah macam aku tak sempat sangat cari pasangan hidup. Sebab aku macam sibuk dengan kerja, nak kumpul itu, nak kumpul ini,
ni. Aku faham korang pun mungkin macam tu jugalah. Tapi daripada keadaan aku, daripada tak ada duit, and then tukar kepada stabil, and then kepada selesa, and then kepada terlampau selesa. Dan masalahnya adalah bila kau cari duit ni kan, dia takkan pernah cukup tau. Maksudnya adalah kalau korang ada 1000 kan, korang akan nak 2000. Kalau korang ada 2000, korang nak 10,000. Dah ada 10,000 nak 20,000. Dah ada 100,000 nak 1 juta pula. Dah 1 juta nak 10 juta pula. So korang faham tak? Maksudnya lah hidup korang ni berlandaskan duit saja, dan korang akan terlepas so many good things dalam kehidupan bila korang punya life terlampau bertuhankan dengan duit. Sebab duit ni bahaya tau. Aku faham duit ni memang orang cakap macam benda yang asas lah. Maksudnya kau nak hidup kau nak ada duit kan. Tapi sometimes bila terlampau cintakan sangat duit tu, kau akan lost semua benda dalam life kau. Kau macam kau akan hilang siapa diri kau, dan kau hidup ni semata-mata kerana nak berlumba-lumba nak makin kaya dan makin better. Dan kau dapat duit pun kau akan gunakan duit tu, dan kau akan cari lagi sampai benda tu macam takkan rasa macam non-stop tau. So kau akan lost dia punya nilai-nilai kehidupan kau. Maksudnya kau kena faham yang dalam life ni bukan semata-mata nak cari duit saja. Aku tersedar benda ni sebab aku rasa macam hidup aku ni macam boring gila kot. Macam cari duit. Memang bagus cari duit, tapi jika macam kau terlampau sangat bertuhankan duit, kau akan rasa lost, dan kau akan rasa yang hidup kau ni macam satu benda perlumbaan dan bukannya sebagai satu perjalanan. Faham tak? Maksudnya hidup kau ni just fokus pada duit. Faham tak? Nanti kau akan rasa macam penat doh. Macam penat gila kot. Dan aku percaya yang jika kau terlampau kejarkan duit tu akan semakin menjauh dengan kau. Tapi jika kau kejarkan akhirat dan kau fokus dekat Allah, duit tu akan datang sendiri dekat kau tanpa kau sedar. Itu yang aku belajar. So korang kat luar sana memang okey, memang bagus untuk cari duit, tapi jangan terlampau sangat. Maksudnya jangan macam terlampau over sangat. Macam bila dah waktu rehat lah. Ataupun dah macam pukul 8 sampai pukul 5 kan. Lepas pukul 5 tu kau jangan fikir langsung pasal kerja. Just kau fokus pada life kau, ataupun family kau, ataupun kepada orang yang kau sayang, ataupun pada diri kau sendiri. Sebab kita ni guys hidup sekali je. Sebab kalau kau fokus pada benda-benda macam ni kan, duit, kau akan rasa macam kau akan lost diri kau, dan akhirnya kau akan rasa yang macam hidup kau ni satu benda yang sia-sia, dan kau senang untuk kena anxiety, dan kau akan senang kena depression. Ini adalah fakta. So beringat-ingatlah dan jaga korang punya sini dan sini. Sini dulu, jaga hati korang, and then jaga korang punya sini. Okay, so hati-hati. So kesilapan ketiga yang aku pernah buat pada satu masa ketika dahulu adalah aku pernah merayu dekat seseorang untuk dia stay dengan aku. Dan aku kalau fikir balik aku rasa macam bapa abangang gila aku dulu kan. Aku macam kepala bana betul lah Faiz ni. Kenapa kau sanggup merayu dekat orang untuk stay? Aku nak terus terang, aku ni bukan jenis seorang lelaki yang macam senang fall in love dengan orang. Tapi bila aku dah fall in love dengan seseorang, aku akan jadi macam bodoh sikit. Aku akan jadi macam bangang sikit, dan aku akan try my best untuk bahagiakan orang tu, dan aku akan cuba jaga dia sepenuh hati aku. Dan that is the problem. Sebab aku dulu pernah sekali dengan ex aku yang dulu-dulu kan, aku pernah sampai one time tu aku macam kita asyik bergaduh, and then kita break, and then aku pernah jumpa dia, aku merayu dekat dia, jangan tinggalkan aku, bagi aku peluang and all that. So lepas tu kan aku fikir macam bapa abangang gila aku ni kan. Macam aku merayu dekat orang untuk stay dengan aku tau. Padahal jika orang tu macam betul-betul sayang dengan kau kan, kau takkan rasa macam kau perlu merayu dan macam begging kau untuk dia stay dengan kau. Faham tak? Sebab cinta ni adalah proses untuk dua orang yang pilih untuk stay together tau. Tapi bila kau terpaksa merayu untuk dia stay dengan kau, maksudnya something wrong somewhere, dan hubungan kau tu adalah hubungan toksik. So aku pernah jadi bodoh dululah. Aku pernah merayu dekat seseorang untuk stay dengan aku, dan masa aku merayu tu aku pernah tertengok muka dia tau. Muka dia macam tersenyum sikit. Sampai sekarang aku sakit hati kot. Aku bila teringat muka dia tu aku macam bapak, macam nak geram betul aku. Tapi aku lebih marah kepada diri aku sendirilah. Aku rasa macam bangang gila siap Faiz ni kan. Kenapa kau pergi merayu dekat orang kan sampai macam tu sekali. So alhamdulillah lah, lepas aku dah merayu tu dan kita orang get back balik, and then time tu aku tersedar yang aku macam bodoh gila, and then last kali aku yang minta break dengan dia sebab aku rasa macam mampus lah. Bukan mampus lah, mampu ya, aku macam tak nak dengan orang macam ni. So aku minta break and then settle lah. So kesimpulan dia adalah bukan ego, tapi sometimes dalam life ni kalau kau terpaksa merayu dekat seseorang untuk stay dengan kau, percayalah yang hubungan kau tu bukan hubungan yang sihat, dan dia bukan jodoh kau, dan kau kena faham lah yang hubungan kau tu sangat-sangat toksik dan akan meracuni kehidupan kau pada masa akan datang. So hati-hati, okay? Okey, so yang keempat kesilapan yang aku buat pada umur aku dalam 22 sampai 29 ni adalah aku malu untuk perjuangkan apa yang aku nak. Faham tak? Okey, seperti yang korang tahu, aku ni jenis lepas STPM, aku ni keluar universiti tau, sebab aku nak jaga mak aku lah. Dan korang faham tau kalau macam kita masuk form 6 sebab kita memang betul-betul nak masuk U sangat. So aku dah masuk dalam tu lepas STPM, aku masuk UIA tau sebulan. And then suddenly aku terfikir yang bapak aku dah meninggal, and then mak aku tinggal seorang dekat rumah. So aku serba salah.
So aku cakap dengan aku punya kawan-kawan aku, family aku semua, ataupun dengan guru-guru aku dulu form 6 kan. Aku cakap aku nak berhenti tau, sebab aku rasa macam aku nak jaga mak aku kat rumah lah. Sebab mak aku tinggal seorang kat rumah. Aku pun risau lah, aku nak belajar pun macam tak sampai hati kan. So aku macam aku sanggup untuk lepaskan everything untuk jaga mak aku kat rumah, sebab aku rasa macam mak aku tanggungjawab aku. So bila aku cakap dengan semua orang yang aku macam aku nak berhenti belajar dekat URA tu kan, semua orang macam condemn aku kau-kau. Semua orang kata aku ni macam anak mak, aku ni macam tak guna, aku ni macam memalukan, aku ni macam terlampau manja sangat. So that time aku rasa malu gila kot. Sampai satu tahap aku pernah, lepas aku berhenti URA tu, aku balik ke rumah dan cikgu aku sampai dia macam marah aku, sampai dia unfriend aku dekat Facebook kot. Aku rasa macam malu gila. So kesilapan aku adalah aku malu untuk buat benda yang aku nak. So itulah kebodohan aku. Sebab bagi aku kan, dalam life ni setiap orang kan dia punya jalan lain-lain tau. Macam ada orang tu jalan A dan jalan B. Mungkin semua orang jalan dia macam jalan straight, ikut benda yang sama lah. Maksudnya macam benda yang sama lah. Lepas STPM masuk degree, apa-apa jadi pun lepas STPM masuk degree, lepas tu lepas dah graduate kerja and all that. Tapi macam aku pula, aku masuk U, aku keluar kerja, aku jaga mak aku, and then aku masuk PJJ, dan lepas tu aku kerja, dan aku alhamdulillah lah lepas tu aku dapat kerja, aku buat kerja, aku kerja sendiri and all that, dan alhamdulillah rezeki aku makin lebih banyak. So antara kesilapan aku dulu adalah aku malu untuk buat apa yang aku nak, dan aku malu dengan apa yang aku nak perjuangkan. So kalau korang dekat luar sana kan, korang nak buat something tu, korang tak perlu malu dan korang perlu yakin, dan korang kena lillahi ta'ala je lah. Maksudnya macam okay, aku nak buat ni benda bagus, so aku nak buktikan ke, aku nak jaga mak aku ke, aku nak cuba jalan baru ke, just do it. Dan apa-apa hal yang jadi pun korang kena tanggung jugalah akibat dia. Tapi aku percaya yang jika korang letakkan sepenuh korang punya nasib dan takdir semua tu dekat Allah, insya-Allah semuanya akan dipermudahkan. Sebab bagi aku kan, dalam life ni kehidupan setiap orang berbeza-beza, dan ada orang berjaya dengan cara A, ada orang berjaya dengan cara B. So tak perlu nak malu dengan cara apa yang kau buat. Faham tak? Okay, so kesilapan kelima yang aku rasa aku patut jadikan pengajaran dekat korang semua adalah hidup ni bukan untuk korang seorang sahaja. Faham tak? Korang dalam life ni, korang tak boleh selfish. Life korang akan jadi lebih bagus bila korang mula bagi nilai ataupun kebaikan dekat orang lain. Sebab terus terang, masa aku dulu aku kerja kan, aku kerja sendiri, aku work hard, aku macam don't give a shit tau about other people. Sebab aku rasa macam aku dah susah, aku kerja sendiri untuk diri aku sendiri. So aku macam apa-apa hal orang sekeliling aku macam tak peduli sangat lah. Aku macam fokus my life only. Faham tak? Maksudnya aku macam tak macam don't give a shit lah about other people dekat sekeliling aku kan. And then aku sedar yang bila aku buat macam tu kan, hidup aku makin lama makin kosong, dan aku rasa hidup aku ni makin lama macam kosong dan nothing, dan macam tak guna tau. Dan dia buatkan aku rasa macam life ni untuk apa sebenarnya. So alhamdulillah, aku masa tu aku first time aku keluarkan buku aku yang pertama tu, buku reinkarnasi kan. That time aku keluarkan buku tu sebab aku nak share pengalaman aku. Sebab aku rasa macam ada ustaz cakap aku, Faiz, kalau awak nak ubah hidup awak nak kasi hidup awak lebih bagus, awak bagi value dekat orang. So aku buat buku reinkarnasi. Time tu aku jual RM19 je, dengan niat aku nak share pengalaman aku, dan aku nak ajak orang untuk macam lebih berani untuk dengan keputusan dia, and then baiki dan bangkit semua tu. Dan alhamdulillah, walaupun jual buku ni macam tak adalah untung sangat, tapi yang untungnya, yang paling untung jual buku ni adalah bila aku rasa macam life aku betul-betul berubah. Mungkin sebab aku rasa macam bila kau bagi value dekat orang kan, Allah akan ubah hidup kau. Faham tak? Itu ustaz tu cakap lah. Ustaz tu cakap kalau kau ubah hidup orang, Allah akan ubah hidup kau. Faham tak? Bila kau ubah hidup orang tanpa mengharapkan balasan, Allah akan ubah hidup kau juga tanpa kau sedar dan tanpa kau sempat untuk tadah semua rezeki tu. Faham tak? So dalam life ni kau kena buat kebaikan dekat orang, kena buatlah kebaikan, kena sharing ke, kena bagi value ke, kena bagi nilai kebaikan dekat orang. Faham tak? Sebab bila kau bantu orang tanpa mengharapkan balasan, that time Allah akan bagi kau something yang much bigger. Sebab life ni sebenarnya kan, yang aku faham lah, life ni bukan all about diri kau. Life ni adalah all about us. All about us, all about us. Macam tu lah. Maksudnya macam dalam life ni kau kena fikir yang apa nilai yang kau boleh bagi dekat orang. Faham tak? Apa kebaikan yang kau ada tapi orang tak ada, tapi kau sanggup bagi benda tu dekat orang lain sebab kau nak orang lain lebih berjaya dan bahagia. Faham tak? Bila kau buat macam tu, memang hidup kau totally berubah. Kau akan lebih tenang, kau akan lebih macam bahagia, dan Allah akan jaga kau, dan Allah akan lindungi kau. So itu tak perlu risau. Okay, itu yang aku tengah buat sekarang lah. Aku buat YouTube ni, aku tak mengharapkan apa-apa. Aku just harap bila korang tengok video-video aku ni, aku dapat pahala, and then pahala tu juga aku hadiahkan dekat mak bapak aku, adik-beradik aku, saudara mara aku, jiran-jiran aku, kawan-kawan aku, guru-guru aku, dan seluruh umat Islam lah. So itu yang aku buat sekarang lah. Okay, so kesimpulan dia adalah aku tahu video ni agak serius sikit. Korang macam expect aku nak bergelak.
Kali ni aku serius sebab aku makan aiskrim tadi. So aku harap korang boleh jadikan sebagai pengajaran dalam video ni dan korang boleh baiki kehidupan korang dan korang lebih berjaya. Sebab sebagai seorang kawan, aku anggap korang kawan aku kot. So aku harap bila korang tengok video ni kan, korang tak repeat apa yang aku buat dan kita semua ada kehidupan lebih baik. Sebab aku percaya yang dalam live ni sekejap je guys. Korang mungkin suka bergaduh dengan orang, nak bla 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 kat media sosial and all that. Tapi kena faham yang live ni sekejap je dan kita kena manfaatkan live kita ni sebaiknya lah. Dan aku terus terang, aku bukan orang baik, aku orang jahat, aku ni macam manusia yang paling tak betul lah. Tapi aku ni seorang manusia yang aku sedang struggle really hard untuk menjadi manusia lebih baik dekat muka bumi ni. Sebab aku percaya yang Allah sedang tengok apa yang kita buat dan apa yang aku buat ni, dan apa-apa pun aku tak mengharap apa balasan daripada korang. Cuma aku doakan yang terbaik untuk korang dan korang cuba ubah hidup korang lebih positif dan lebih baik dan lebih ingat dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab semua ni kejap je guys. Anytime je Allah boleh tarik dan mungkin besok korang boleh mati, aku boleh mati. So selagi kita hidup ni, kita enjoy our life and at the same time kita ingat dekat Allah dan kita ubah life orang ataupun bagi nilai kebaikan dekat orang lain dan sama-sama berubah. So terima kasih kerana menonton video aku pada kali ni. Aku Faiz Ibrahim. Aku nak minum air sebab makan aiskrim tadi sakit tekak pula. So bye bye. Assalamualaikum. Peace out.